Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pembelajaran PDPR kita adalah mata pelajaran tajwid. Okey, para pelajar bila membuka buku tajwid tahun 5, iaitu hari ini kita akan belajar tajuk pelajaran ketiga, sambungan hari itu yang kita belajar, iaitu pelajaran ketiga iaitu Mad Far'i unit keempat. Tajuknya Mad Silah Tawilah. Okey, semua boleh buka muka surat 22. Okey, semua dah buka muka surat 22. Hari ini kita akan belajar unit keempat iaitu tajuk Mad Silah Tawilah. Okey, siapa dah faham tentang tajuk ni? Mad Silah Tawilah. Mari kita tengok. Apa tu Mad Silah Tawilah? Okey, macam biasa kita belajar sama-sama. Kamu tunjuk, nanti kita nak gariskan isi-isi penting. Okey, jom kita tengok pengertian Mad Silah. Apa itu Mad Silah? Okey, Mad Silah ialah apabila hal dhamir yang berbaris bawah atau depan bertemu huruf hijaiyah dengan syarat sebelum dan selepas hal dhamir adalah huruf berbaris. Okey, kamu gariskan hal dhamir yang berbaris bawah atau depan bertemu huruf hijaiyah dengan syarat sebelum dan selepas hal dhamir ialah huruf berbaris. Okey, semua ni isi-isi penting. Hal dhamir mestilah berbaris bawah atau depan bertemu dengan huruf hijaiyah dengan syarat sebelum dan selepas hal dhamir tu mestilah huruf yang berbaris. Itulah pengertian Mad Silah. Okey, seterusnya jom kita tengok. Mad Silah ni terbahagi kepada dua bahagian. Okey, bahagian yang pertama ada Mad Silah Qasirah dan bahagian kedua Mad Silah Tawilah. Okey, ingat Mad Silah ni ada dua, terbahagi kepada dua. Satu Mad Silah Qasirah, yang kedua Mad Silah Tawilah. Okey, yang pertama juga kita tengok apa yang bahagian pertama ni iaitu Mad Silah Tawilah. Apa pengertian Mad Silah Tawilah ni? Okey, jom baca sama-sama, nanti gariskan isi penting. Okey, Mad Silah Tawilah ialah apabila hal dhamir bertemu dengan hamzah qata'. Okey, Mad Silah Tawilah ni apabila hal dhamir bertemu dengan hamzah qata'. Macam mana kadar bacaannya? Kadar panjang bacaan Mad Silah Tawilah ialah 4 atau 5 harakat. Okey, gariskan kadar panjang iaitu 4 atau 5 harakat. Okey, inilah pengertian Mad Silah Tawilah. Okey, dah faham tadi apa maksud Mad Silah Tawilah? Jom kita tengok contoh-contoh Mad Silah Tawilah. Okey, buka muka surat 23. Okey, kita tengok pula contoh-contoh Mad Silah Tawilah ni macam mana. Okey, kita tengok dulu. Hak dhamir berbaris bawah. Tengok tu, contoh hak dhamir berbaris bawah. Selepas dia tu ada ni. Ada tanda gini. Okey, kita tengok yang ayat pertama ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Surah Al-Mutaffifin ayat ke-12. Berapa kadar bacaan Mad Silah Tawilah tadi? Mestilah dibaca dengan kadar 4 atau 5 harakat. Okey, tengok ayat kedua pula tu, bulatkan. Bulatkan kat mana ni tanda Mad Silah Tawilah? Okey, tengok ayat kedua pula, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء إلى آخر ayat. Okey, ni surah Al-Baqarah ayat ke-255. Kamu bulatkan hak dhamir yang berbaris bawah yang ada tanda Mad Silah Tawilah tu. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Hak dhamir berbaris depan. Kita tengok ayat yang pertama ni, contoh ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yahsabu annama lahu aqladah. Macam biasa bulatkan. Kat mana tanda Mad Silah Tawilah tu? Okey, kamu bulatkan. Bulatkan atau gariskan atau highlightkan, ikutlah. Ni surah Al-Humazah ayat ke-3. Lepas tu contoh yang seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ إلى آخر ayat surah An-Nisa ayat ke-11. Kat mana tanda Mad Silah Tawilah? Bulatkan contoh.
Ni, bulatkan hak dhamir berbaris depan. Antara contoh-contoh maksilah tawilah. Okey, semua dah faham kan? Tadi kita belajar pengertian maksilah. Maksilah, kadar panjang bacaan maksilah tu macam mana, contoh-contoh maksilah tawilah. Okey, jom kita baca yang ni pula. Tahukah anda? Okey, gariskan titik sisi penting. Erti tawilah ialah bacaan panjang. Erti tawilah iaitu bacaan panjang. Gariskan tawilah, erti dia bacaan panjang. Mestilah panjang dibaca dalam satu ayat tu. Okay, yang kedua pula, erti qata'. Apa itu erti qata'? Qata' ialah huruf hamzah mutaharrik yang kekal pada tulisan dan sebutan. Okay, seterusnya, maksilah tawilah juga dikenali dengan maksilah kubra. Gariskan maksilah tawilah dikenali maksilah kubra. Okey, kalau dalam buku, kalau kamu tengok ada yang tulis maksilah kubra, itulah juga maksilah tawilah. Yang seterusnya, maksilah tawilah termasuk dalam bahagian mad jaiz munfasil. Okey, semua dah faham? Buka muka surat 24 pula, kita nak tengok aktiviti ni. Okey, aktiviti, kamu tengok ada potongan ayat tu kan, kamu bulatkan contoh-contoh hukum maksilah tawilah. Kamu gariskan, kamu cari mana satu yang dikatakan maksilah tawilah. Kan tadi kita dah baca kan, apa tu maksilah tawilah maksud dia. Oh ni, surah An-Nisa ni kamu cari mana maksilah tawilah. Okey, yang kedua ni, jawab semua soalan berikut di dalam buku latihan. Yang pertama, apakah erti maksilah dan berapakah bahagiannya? Yang kedua, apakah erti maksilah tawilah dan berapa kadar panjang bacaannya? Okay, yang ketiga, tuliskan 3 contoh maksilah tawilah. Okey, nanti macam biasa kamu buat latihan ni, snap dan hantar ke ustazah dalam grup Telegram macam biasa. Okey, sampai di sini saja pelajaran kita hari ini, iaitu berkenaan dengan maksilah tawilah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.